السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan limpah kurnianya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan juga syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. InsyaAllah pada kali ini kita ingin membicarakan berkenaan dengan satu topik secara ilmiah di dalam Suratul Mulk, yang mana telah ditulis, dibahaskan oleh yakni Said Qutb rahimahullahu ta'ala, seorang ulama iaitu daripada Mesir, yang mana menulis satu kitab yang bertajuk Fi Zilalil Quran, iaitu membahaskan tentang Fi Zilalil Quran, iaitu membahaskan tentang isi kandungan Al-Quran, yang mana bagaimana seseorang itu hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim, yakni Al-Quran merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada kali ini insya-Allah kita ingin membahaskan tentang tajuk, yakni ayat pada surah Al-Mulk, pada ayat yang ke 28. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Sebelum itu kita ingin membaca sedikit daripada surah Al-Mulk pada ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. صدق الله العظيم. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul, yakni katakanlah wahai Muhammad. Qul yakni fi'il amar, yang mana ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan interaksi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi dengan Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Katakanlah kepada mereka, terangkanlah kepada aku jika Allah membinasakanku dan mereka yang ada bersamaku, atau jika Allah terus memberi rahmat kepada kami, siapakah pula yang dapat melindungkan orang-orang kafir dari azab yang amat pedih? Ayat ini menariknya kita nak membahaskan, kita nak membincangkan secara perspektif dari sudut komunikasi, yang mana komunikasi ini Allah Subhanahu wa taala membalas ucapan orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas ucapan orang kafir itu, yang mana mereka mendakwa sesuatu perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata pengarang kitab, yakni ini saya kitab ini dalam versi yang telah diterjemahkan. Ini kitab Fi Zilalil Quran ini, yang mana yang telah diterjemahkan di dalam bahasa Melayu supaya kita mudah faham. Ini adalah satu pertanyaan untuk menyindirkan mereka supaya memikirkan untung nasib diri mereka sendiri. Yakni ayat ini yang mana pengarang kitab kata satu sindiran kepada orang kafir. Menariknya kita akan bahaskan lagi yang dikupaskan oleh pengarang kitab ini, iaitu Said Qutb rahimahullahu taala, yang menarik, yang mana dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran ajar kepada kita dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir, yang mana ayat ini merupakan sindiran, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada orang kafir, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, terangkanlah kepadaku jika Allah membinasakanku. Takkan Allah nak binasakan Nabi ke? Takkan Allah nak membinasakan Nabi ke? Tidak. Dan mereka yang ada bersamaku, atau dan mereka yang ada bersamaku, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana ayat ini kalau kita lihat, apakah ucapan orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini orang kafir mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah Subhanahu wa taala, mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat duduk dalam keadaan sesat, dan mereka mendakwa, mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dikenakan azab. Itu. Dan mereka, orang kafir ini, mereka mengatakan diri mereka ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwaan orang kafir. Sebab itu yang mana kalau kita lihat, kaum musyrikin yakni mendakwa agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segelintir orang mukmin yang berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mati begitu saja, dan dengan itu mereka akan dapat berehat dan terhindar dari gangguan mereka
Mereka saling memberi nasihat sesama mereka supaya bersabar menghadapi beliau Nabi SAW sehingga beliau wafat, dan ketika itu barulah ribut yang ditimbulkan dalam barisan mereka akan reda dan tenang. Mereka juga kadang-kadang mendabik dada menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Nampak di sini orang kafir dia mendakwa bahawasanya Allah akan membinasakan Nabi Muhammad dan juga para sahabat. Maksudnya ini dakwaan orang kafir. Sebab itu apabila mereka mengatakan sedemikian, ayat ini Allah Subhanahu wa taala tuju kepada mereka, berinteraksi kepada mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada orang kafir, kepada mereka yang mendakwa seperti itu, bagi tahu, terangkanlah Nabi SAW. Allah suruh Nabi bagi tahu kepada mereka, terangkanlah kepadaku jika Allah membinasakanku dan mereka yang ada bersamaku. Cabar orang kafir, bagi tahu. Maksudnya cabar kepada orang kafir yang dakwa seperti itu. Atau jika Allah terus memberi rahmat kepada kami. Nampak? Dan siapakah pula yang dapat melindungkan orang-orang kafir dari azab yang amat pedih? Perkataan ini Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala menariknya apabila membahas ayat ini, iaitu faman yujirul kafirina min azabin alim, yakni siapakah pula yang dapat melindungkan orang-orang kafir. Maksudnya ayat ini sebagai sindiran kepada orang kafir. Sayyid Qutb rahimahullah mengatakan bahawasanya Al-Quran tidak mengatakan kepada mereka siapakah yang dapat melindungkan kamu dari azab yang amat pedih. Sayyid Qutb rahimahullah kata, Allah tak kata siapakah yang dapat melindungkan kamu dari azab. Perkataan kamu, Allah tak guna perkataan kamu kepada orang kafir, tapi Allah gunakan perkataan kafir. Supaya apa? Sayyid Qutb kata, ini untuk mendekatkan, supaya untuk mendekatkan seseorang itu pada jalan kebenaran. Kalau tuju kepada siapakah yang dapat melindungi kamu, ataupun kita tuju perkataan itu perkataan yang buruk terhadap seseorang, menunjukkan seseorang itu akan jauh daripada kita. Ini kata Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala. Dia kata, kalau kita kata kat orang macam ni, kamu ni kena azab ni, maksud orang itu tak mau dengar apa yang kita sampaikan, maksud dia akan lari sebab kita tuju kepada dia. Tapi kalau kita kata sifat orang kafir ini, maksudnya seolah-olah kita tak tuju kepada dia, tetapi kita nak cerita bahawasanya apakah mereka sangkakan mereka itu tidak kafir, ataupun secara umumnya nak tuju kepada mereka, nak tuju kepada mereka dalam keadaan sama ada mereka sedar ataupun tidak sedar. Tengok Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala kata, malah ia hanya menyindir kepada mereka tentang azab yang menunggu orang-orang yang kafir. Maksudnya Sayyid Qutb kata di sini, Allah Ta'ala guna perkataan kafir itu menyindir mereka. Memang mereka kafir lah, tapi nak menyindir mereka, tetapi Allah tak tuju secara direct tu. Allah tak tuju kepada mereka secara direct, iaitu siapakah yang dapat melindungi kamu daripada kafir. Tetapi Allah sindir mereka gunakan perkataan kafirin supaya mereka fikir, supaya bila kita kata faman yujirul kafirina min azabin alim, siapakah yang dapat melindungkan orang-orang kafir ini daripada azab yang pedih. Sayyid Qutb rahimahullah kata lagi, inilah cara dakwah yang bijaksana. Masya Allah, ini antaranya adalah cara pendekatan Al-Quran Karim. Maksudnya apabila orang dakwa kepada Nabi SAW satu benda yang buruk, tetapi Al-Quran tetap nak tarik orang itu supaya dia dekat lagi
dia tak hanya sekadar dakwaan dia hanya dakwah kemudian dia cabut lari. Tak. Tapi Syed Qutb kata ini adalah cara dakwah yang bijaksana, yang mana dia kata di satu segi ia menakutkan mereka, dan di satu segi yang lain pula ia memberi peluang kepada mereka untuk balik ke pangkal jalan. Maksud bila kita sebut perkataan kafir, maksudnya mereka akan memberi ancaman kepada mereka. Sebut dengan perkataan kafir, maksudnya dapat menyedarkan, kata Syed Qutb, boleh jadi dapat menyedarkan mereka balik kepada kepangkuan jalan, ataupun mereka berpeluang, ataupun dari satu segi mereka terasa dalam lubuk hati mereka perkara yang menakutkan, supaya mereka tak rasa mereka bangga, ataupun tak rasa mereka ini jalan yang benar, sedangkan mereka duduk dalam keadaan sesat yang nyata. Yang ni juga Syed Qutb kata lagi, andainya Al-Quran hadapi mereka dengan mengatakan, nampak, bahawa mereka adalah orang-orang kafir yang tidak akan dapat melarikan diri dari azab yang amat pedih, mungkin mereka akan terus mengambil sikap tidak peduli dan degil. Bila Al-Quran terus, sebab tu ini antara komunikasi. Bila kita nak komunikasi dengan seseorang itu, contohnya kita kata, kamu ni teruk ni, perangai kamu ni. Dia dengar macam tu, dia cabut lari, dia lagi tak boleh terima. Tapi kalau kita cerita kat dia tentang sifat-sifat yang lebih umum, ataupun kita kata perkara sifat yang sombong ini sebenarnya tak baik ini, kerana di dalam hadis Nabi sebut ghamdun nas bataral haq, orang yang sombong juga Nabi kata, misal kata Nabi SAW sebut la yadkhulul jannah, iaitu tidak masuk syurga, iaitu minal kibir, iaitu daripada orang yang sombong, iaitu walaupun ada sebesar zarah dalam hatinya. Orang tak akan kata bila kita bagi tahu dengan berwajah itu, orang tak akan kata, adakah hang kata dekat aku? Tak, dia tak akan kata macam tu. Kita kata bukan aku kata yang ni, ini hadis Nabi sebut macam itu. So dia tidak rasa untuk dia mungkin maksudnya pendekatan itu lebih dekat. Tetapi kalau kita kata hang ni, kita tuju terus kepada dia, hang ni buat macam itu ni, sombong ni. So mungkin dia menafikan benda itu, mungkin dia lebih jauh daripada mungkin dia tidak rasa diri dia dalam keadaan itu. Tapi bila kita sebut tentang perkataan yang perkara yang sombong ini, Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Maksud sifat itu, kita bagi tahu sifat itu sendiri, maka lebih dia akan fikir benda itu, dia akan muhasabah diri dia. Ini antara pendekatan di dalam metodologi cara dakwah. Kemudian Syed Qutb rahimahullah ta'ala kata lagi, andainya Al-Quran hadapi mereka dengan mengatakan bahawa mereka adalah orang-orang kafir yang tidak akan dapat melarikan diri dari azab yang pedih, mungkin mereka akan terus mengambil sikap tidak peduli dan degil. Kalau Al-Quran tuju terus kepada mereka macam tu, Syed Qutb kata mungkin mereka ni tak peduli ataupun degil terus, sebab tuju secara direct. Manusia sifat dia macam tu lah, kebanyakan orang. Kalau kita buat kajian-kajian lebih mendalam ataupun kita berkomunikasi dengan orang, kita akan lihat sikap itu ada. Tetapi dia kata dan mungkin mereka akan terus bangga dengan dosa-dosa mereka akibat diancam dan dituduh secara secara direct terus. Ini Syed Qutb rahimahullah ta'ala kata. Kemudian dia kata lagi, dalam setengah
setengah keadaan cara sindiran itu lebih berkesan kepada hati dari cara terus terang. Ini kata Said Qutb rahimallahu ta'ala. Yakni Said Qutb kata cara sindiran itu lebih berkesan kadang-kadang, supaya orang fikir apa yang kita bahasa-bahasa yang kita gunakan itu. Ini sangat-sangat penting. Baik. Kemudian Said Qutb rahimahullah ta'ala mengatakan, kemudian Al-Quran juga, selepas itu Al-Quran menerangkan sikap orang-orang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu dari sudut kepercayaan dan sikap tawakal orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kepercayaan mereka terhadap keimanan dan petunjuk yang dicapai mereka. Juga menerangkan bahawa orang-orang kafir tetap berada dalam keadaan kesesatan. Maksudnya ayat tadi, apabila orang ancam kita bawa kebenaran misalkan, tetapi orang ancam kita kepada kesesatan. Bayangkan Nabi SAW ni Nabi yang mana dapat wahyu Allah yang dijamin. Tiba-tiba wahyu turun dekat dia, tiba-tiba orang kafir mengatakan Nabi ini adalah seorang gila, seorang yang sesat, seorang yang macam-macam lah, dituduh sihir. Bayangkan. Tetapi Said Qutb rahimahullah ta'ala mengatakan bahawasanya ini adalah satu, kemudian Al-Quran ni dia menerangkan sikap orang-orang mukmin yang mana kepercayaan itu, apabila kita duduk dalam kebenaran tetapi kita beriman, kita beriman ataupun berpegang teguh kepada kebenaran yang kita bawa itu, walaupun orang tuduh kita sesat, tetapi sikap tawakal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya tingginya iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, yang mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana sikap mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, mereka dituduh, tetapi kadang-kadang kita bawa satu perkara, yang mana perkara itu sudah jelas, kita kata di atas kebenaran. Tiba apabila ada sebahagian pihak menuduh kita, misal kata menuduh kita dalam keadaan kesesatan, bagaimana sikap kita berdiri di atas kebenaran itu dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tawakal itu, kata Said Qutb rahimahullahu ta'ala, sikap tawakal mereka kepada Allah juga kepercayaan mereka terhadap keimanan itu dan petunjuk hidayah yang telah dicapai, oleh mereka. Maksudnya petunjuk ini di atas jalan kebenaran ini, petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada para anbiya, sahabat ni, yang mana bukan semua orang dapat. Maksud petunjuk ni satu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana orang yang telah dapat hidayah itu, mereka akan rasa kemanisan iman. Apabila mereka merasa kemanisan iman, mereka duduk dalam kebenaran, mereka nak tarik orang masuk dalam kebenaran sehingga mereka dituduh. Kata Said Qutb rahimahullah ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menerangkan dalam ayat ini juga berkenaan dengan sikap tawakal orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga menerangkan bahawa orang-orang kafir tetap berada di dalam kesesatan. Maksud ayat ni, apabila ayat ini merupakan bahawasanya cabaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi ini adalah, kita kata, yang mana jelas
yang mana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang menuduhnya sesat, apabila ada orang kafir yang mengatakan tukang sihir, gila dan sebagainya, Nabi ini cabaran yang paling besar apabila duduk dalam kebenaran lah, tetapi nak tarik orang bawa masuk kebenaran, tiba-tiba orang mengatakan membuat tuduhan, dan mereka mendakwa pula apa yang mereka bawa itu, tok nenek moyang mereka tu bawa itu, mereka rasa itu dalam kebenaran. Kemudian mereka sandar pula kepada Allah Subhanahu wa taala, benda yang Allah tak kata, Allah tak wahyukan kepada mereka. Kemudian mereka sangkakan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat cabaran orang-orang yang berdakwah membawa kebenaran, yang mana membawa agama ini dengan kebenaran, yang mana mestilah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan sambung lagi berkenaan dengan ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya yang mana Allah Subhanahu wa taala jelas yang berkaitan dengan sikap-sikap, iaitu yang mana cara kita kata di dalam berinteraksi dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmat dan kasih sayang, dan Allah taala memberi kita petunjuk atas jalan kebenaran, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqamah, dan juga kita terus kepada sentiasa istiqamah di dalam mencari ilmu dan mencari kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Kita tangguh dahulu yakni pengajian ataupun perbahasan kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.